العلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah yang memberi kepada kita nikmat serta taufik daripadanya dapat sama-sama kita berada pada malam ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Fatih Faridah. Malam ni saya nak minta izin keluar rumah sikit, ada program universiti. Jadinya kita sambung pada tajuk mana tu? Kuliah yang 6 muka surat 61. Muka surat 61. Cetakan Jawi ni peliharakan kulliyat yang 6. Situ muka surat 79 cetakan Rumi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, peliharakan kulliyat yang 6. Ini tajuk berkaitan dengan kulliyat. Kulliyat ini perkara kita kata yang umum ataupun perkara yang merangkumi segenap maksud syarak, objektif pensyariatan yang kita kenali juga dengan maqasidus syariah. Maqasid itu ialah objektif terbesar daripada syariat ini, daripada hukum hakam. Jadi maqasid ni istilah yang telah dimasyhurkanlah. Bila sebut maqasid tu apa dia? Yang mana setiap syariat yang Tuhan turunkan sejak daripada zaman Adam sampailah akhir ini, dia tidak akan lari daripada 5 objektif utama ni. Setiap hukum hakam dia akan pergi objektif utama ni membawa kepada 5 perkara atau 6. Di sini pengarang dipecahkan kepada 6. Yang 5 pun samanya dia gabung. Nanti kita tengok dia gabung antara nasab dan juga al-ir, marwah. Kata pengarang rahimahullah, dan wajib atas mukallaf memelihara akan kulliyat yang 6. Wajib mukallaf ni kena jaga, kerana dia asas kepada hukum-hukum syarak ini nak jaga ni lah. Nak jaga 6 perkara ni. Yang pertama, wajib pelihara agama. Yang paling tinggi, maqasid paling tinggi ialah hifzuddin, pelihara agama. Agama ni lah paling tinggi, kerana agama ni lah orang sanggup menaruh nyawanya, menggadaikan nyawa. Kerana apa? Kerana nak pelihara agama. Kerana itu disyariatkan perang fisabilillah. Tak? Disyariatkan perang fisabilillah. Sebab itulah ada di kalangan sahabat-sahabat rela nyawa dia terkorban semata-mata nak pelihara agama. Diseksa. Pada awal Islam diseksa dia, tapi kerana mereka nak memilih jalan azimah untuk pelihara agama, mereka tetap teguh. Walhal di situ ada keringanan syarak, rukhsahnya untuk menutur dengan kalimah kufur, tetapi hati masih tetap. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yasir dibunuh. Sumayyah juga dibunuh kerana enggan untuk menuturkan kalimah kufur. Ammar, anak kepada Yasir dan Sumayyah ni, dia tak sanggup. Dia terpaksa mengucapkan kufur, tapi dalam hati dia tidak ada sekelumit pun rasa nak kufur keluar pada Islam. Maka bila dia mengucap kufur, orang lepaskanlah dia.
dia datang bertemu Rasulullah SAW, cerita, ya Rasulullah, aku dipaksa, ayah aku dibunuh, mak aku dibunuh, dan aku dipaksa untuk mengucapkan kufur, maka aku ucap, adakah aku tersalah? Maka Rasulullah tanya, bagaimana hati kamu? Kata, hatiku tetap dengan agama, tetap dengan Islam. Maka Rasulullah kata, in adu fa'ud, kalau mereka ulang balik buat macam tu kepada kamu, mu buat balik macam tu. Kalau mereka ugut balik dan kamu tak ada jalan untuk lepas diri, kamu boleh buat balik macam tu. Maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang mana mengucapkan kufur kerana dipaksa dan diugut dengan mati dan dibunuh, tetapi hatinya masih tenang dan tetap dengan agama. Tu tak ada masalah. Ya. Kita tengok surah ni. Kita ada tengok sini. Zaman cuba cari lagi ni. Ayat apa? Ayat nombor berapa? Jumpa Naim. Ni ayat apa? An-Nahl ayat 106. Surah An-Nahl ayat 106. Okey. Maka wajib pelihara agama supaya tidak jatuh ke dalam kufur. Supaya tidak jatuh ke dalam kufur. Kerana bila jatuh dalam kufur, orang ini hilang kebaikan yang banyak, kehilang kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jatuh dalam kufur. Jadi yang paling utama, pelihara agama. Dan supaya tidak cedera yang wajib dan tidak kerja yang haram. Jadi aspek maqasid ini dilihat daripada dua aspek. Yang pertama, penjagaan 5 prinsip objektif syarak ni dilihat daripada dua aspek. Yang pertama, dari aspek min haitsul ijad. Kita disuruh untuk buat dan pelihara benda yang boleh membawa kepada penjagaan 5 ni dari segi aspek buat, ijad. Yang kedua, dari segi aspek at-tark, tinggal. Dari aspek buat dan dari segi aspek tinggal. Benda-benda yang dilarang, yang merosakkan agama, merosakkan perkara-perkara objektif syariat ni, itu ada dua aspek, aspek buat dan aspek tinggal. Itu dia kata supaya tidak cedera yang wajib. Yang wajib yang kena buat tidak kita cuaikan, dan tidak kerja yang haram. Aspek tinggal, aspek haram kita tidak buat. Jadi kerana itulah aspek menjaga agama ni, kita disuruh berdakwah supaya orang ramai masuk Islam. Kemudian aspek tinggal, pelihara ni. Pelihara maknanya segala benda yang merosakkan segala benda yang merosakkan agama mesti ditegah dan dihalang. Murtad, kebebasan agama, semua itu mesti dihalang. Sebab apa? Sebab dia penjagaan dari segi aspek, dia boleh merosakkan agama tu. Dan supaya tidak cedera yang wajib dan tidak kerja yang haram. Dan dari inilah disuruh kita perang kafir harbi yang murtad dan yang murtad. Kerana inilah disyariatkan perang fi sabilillah dengan kafir harbi. Dan yang murtad, orang yang murtad pun disuruh untuk hukuman dia kalau dia tidak bertaubat ialah hukuman bunuh. Kerana apa? Kerana dia telah mencederakan maqasid yang paling utama, iaitu menjaga agama. Dan disuruh kita bersedia cari dan mengaji
akan ilmu peperangan. Di samping itu, untuk menjaga agama, kita suruh mencari dan mengaji, belajar tentang ilmu perang. Baik itu aspek ketenteraan dan keselamatan dalam sebuah negara itu pentinglah. Ini semua negara memang dia kena ambil berat tentang aspek keselamatan dan juga aspek ketenteraan ni. Sebab apa? Sebab nak menjaga agama. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah mastata'tum min quwwatin, daripada kekuatan, dan juga kuda-kuda perang. Jadi alat perang zaman dulu kuda lah. Sekarang ni macam-macam lah, kapal perangnya, apa lagi kereta kebarnya, jet pejuang. Itu semua alat-alat perang disuruh untuk persiapkan. Tujuan bukan nak serang orang, tujuan bukan nak pergi jajah dengan tak tentu hara, bukan tujuannya. Tapi turhibu nabihi adu wallah, supaya kamu menggerungkan musuh Tuhan. Tujuan mempunyai kekuatan ketenteraan ni supaya orang gerung. Tengok negara yang ada kuasa ketenteraan yang kuat, takut Amerika tengok. Mereka pun takut. Tak. Dia nak buat tu fikir 2-3 kali lah. Rusia contohnya, China, Korea Utara. Dia perang kot cara lain lah pula. Untuk senang-senang nak mari hantar kapal perang, dia tak berani. Sebab apa? Sebab pihak sana juga ada kekuatan tentera. Dan disuruh kita bersedia cari dan mengaji akan ilmu peperangan dan senjata, alat-alat perang dan tadbir, cari jalan menolak kejahatan. Tadbir, kena ada nizam, urus tadbir. Urus tadbir, cari jalan menolak kejahatan, apa-apa kejahatan, kerosakan dan kezaliman mereka yang membuat aniayai ke atas kita. Jadi golongan-golongan yang cuba nak menganiayai kepada orang Islam, cuba nak menzalimi orang Islam, rampas harta, rampas tanah, rampas rumah, sebagaimana berlaku di Palestin. Israel rampas tanah, yang mana lama bukan makna baru, sikit-sikit. Tebing barat kok tak ada Hamas pun dia boleh pergi rampas juga. Jadi kerana apa? Kerana kekuatan tidak ada. Kalau ada kekuatan, berani nak serang, tak berani juga. Tapi kerana serang tu kekuatan tak ada, umat Islam berpecah. Dan mengaji ilmu siasah. Siasah itu tulis dengan ta tu. Noknya siasah, sama ada tal marbutah ataupun buat dengan ha. Ilmu siasah. Ilmu siasah, ilmu politik, dan sebagainya. Akan adalah orang yang mahir dalam ilmu politik. Politik ni percaturan. Dia kena ada orang yang boleh catur. Kalau orang yang bukan ahli tak boleh masuk. Nak memegang jawatan, nak pegang tampuk pemerintahan tak boleh. Apa nama ni, pernah sahabat Nabi minta, Abu Darda minta kepada Nabi untuk beri jawatan. Nabi kata, anna la tasluhu laka fa innaha la tasluhu laka. Jawatan ni tak layak bagimu, tak layak. Nabi kata tak layak gitu. Nabi kenal sahabat dia. Wa innaha la amanah. Jawatan ni amanah. Wa innaha la nadamah yaumal qiyamah. Dan amanah ini akan jadi duka cita atas seorang pada hari kiamat. Sebab apa? Nabi kenal sahabat dia ni. Sahabat dia ni bukan jenis orang yang mana boleh buat percaturan dalam perhitungan politik.
Ada orang baik sangat boleh masuk politik. Boleh masuk politik, orang baik sangat boleh. Dia kena ada seni dia. Orang yang tahu seni, baik sangat. Oh dia baik ni, kita kena latih dia. Tak. Dia bukan orang baik. Dia kena orang yang ahli dan amanah. Dia ada amanah saja dah cukup. Ada. Dia amanah saja. Dia tahu tentang baik buruk, tapi dia tak pandai bagaimana nak urus takbir, macam mana nak counter orang, macam mana nak baca di sebaliknya. Baca di sebaliknya. Kadang orang ni zahirnya lain, belakangnya lain. Jadi kena ada ahlinya. Orang Melayu politik hebat. Parti dia paling banyak. Banyak parti. Kau lama kau banyak. Jadi kena bersatu balik. Bersatu balik supaya apa? Bukan parti bukan parti satu. Bersatu makna kena bersama supaya apa? Menumpukan kepada maslahah orang Islam dan orang Melayu. Kemudian mana dia? Dan sebagainya selain daripada siasah, daripada ilmu-ilmu yang dapat meninggi agama Islam dengan merentah. Dengan merentah, lepas tu apa tu? Tak ada. Dang tak? Tulis dang. Merentah titik-titik dang. Okey. Jadi maknanya dengan merentah dan mentadbir lah kot. Untuk rentah dan takbir, urus benda ini kena ada, kerana Allah Ta'ala jadikan manusia ni sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Iqamatuddin wa siyasatud dunya bih, menegakkan agama dan mensiasah, mengurus takbir dunia dengan agama. Bunyi mudah tu, bunyi mudah, slogan pun bunyi mudah, tetapi nak buat tu hendaklah ahli, orang yang mana mempunyai kemahiran dan orang yang layak. Yang kedua, pelihara nafs. Nafs makna diri, memelihara diri. Diri makna jiwa lah, nyawa kita. Wajib pelihara akan nafs. Nafs maknanya diri, nyawa. Erti diri seorang kita dan orang lain. Yang kedua, maqasid yang kedua ialah menjaga nyawa. Jadi Islam ni, hukum hakam dia tujuannya untuk menjaga nyawa, menjaga manusia itu sendiri. Sebab itu diharam bunuh diri. Bunuh diri haram. Bukan bunuh diri saja, mencederakan diri dan membahayakan diri itu haram dah. Haram dah tu. Dia kata tak apalah, diri saya dah puas untuk hidup, saya tak sanggup lagi hidup di dunia ini. Dia pun terjun jambatan drawbridge. Terjun drawbridge. Bunuh diri. Boleh ke? Tak boleh. Dia kata diri saya ikut saya lah. Kerana diri kita ni bukan milik kita, milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pinjam. Allah Ta'ala bagi pinjam pada kita untuk kita hidup dan cari bekalan di akhirat. Sebab itu haram orang itu memusnahkan diri dia dan mendedahkan kepada bahaya. Jenis-jenis permainan yang bahaya dah. Panjat bangunan tinggi-tinggi lalu atas tali, yang mana tak ada faedah pun lah. Sebab apa? Tiru barat. Tiru orang barat. Orang barat memang dia tak ada kerja bagi dia, tak ada hukum hakam macam kita. Sebab itu dia tak kisah. Dia tak kisah bunuh diri. Tension dah hidup. Dia boleh bunuh diri dia. Dia boleh bunuh keluarga dia. Lepas tu bunuh diri pula. Baginya kerana selesai lah. Padahal kehidupan selepas pada mati tu banyak lagi yang perlu ditempuh. Okay. Daripada perkara yang akan membawa kepada dan pelihara ini hendaklah kita pelihara. Pelihara ini hendaklah kita pelihara daripada perkara
yang akan membawa kepada binasakan dia. Kena jaga daripada perkara yang boleh membinasakan nyawa atau memberi mudaratkan dia. Beri mudarat pun tak boleh juga. Beri mudarat tak boleh juga. Makan yang tanpa hak dah. Kalau di belah barat tu, dia buat TikTok pula, buat FB. Orang pun bagi duit makan banyak. Sampai jadi memang tujuannya untuk tarik perhatian orang. Jadi benda ini sebenarnya bukan daripada ajaran Islam. Pelihara atau memberi mudaratkan dia daripada bunuh. Contohnya bunuh hilang nyawa tu. Pukul pun kita diharam kok. Sebab itu Nabi SAW pesan, man dakhala suq, siapa yang masuk ke pasar, hendaklah dia tutup mata tombok dia. Tak, kalau dia bawa tombok, zaman dulu orang berjalan bawa senjata, bawa pedang ke, bawa ni. Jadi masuk ke pasar, tempat ramai orang, Nabi suruh tutup. Nabi suruh buku tutup dengan mata tombok dia ke, pedang ke. Supaya apa? Supaya bimbang, takut kena orang tak apa niat. Katok. Pukul dan katok. bahasa alik timur ni, katok. Racun makna kita menggunakan bahan kimia yang membahayakan lah, racun tu. Dia racun orang sekarang ni ada makna lain. Racun ni makna dia cuba menggoda orang dengan sesuatu. Racun. Nak racun ni nak suruh beli juga, nak suruh ada. Tu kan. Racun ni makna meracun. Guna bahan-bahan yang boleh membahayakan kepada diri. Buat khianat dengan buat benda tu. Buat khianat dengan buat buat apa tu? Buat khianat dengan buat buat hikmat dan sebagainya kepada mereka itu. Buat apa tu? Situ dia leh hikmat. Sini banyak. Buat khianat orang dengan cara buat mak tu apa? Sihir. Macam dia macam pisang lah. Sihir tu buku. Buat hikmat. Ni yang panggil ilmu hikmat. Ilmu hikmat ni ilmu sihir, ilmu azimat, lukis. Buat hikmat. Betul. Dengan buat hikmat. Jadi hikmat ni sihir. Sihir. Dan sebagainya kepada mereka. Sebab itu sekarang ni ilmu hikmat ni ada lagi orang hok ajar orang tu. Tapi benda ni haram. Jenis-jenis sihir, buat bacaan banyak sangat. Jadi banyak juga. Zaman-zaman moden ni pun masih lagi. Dipanggil ilmu hikmat, comel sikit nama. Kalau sihir jelas. Tapi dia sebenarnya bentuk sihir. Maka hukumnya apa? Hukumnya haram. Sebab apa? Ini termasuk daripada sihir yang boleh membahayakan nyawa. Kadang-kadang boleh orang tu jadi hilang kewarasan. Bila hilang kewarasan boleh menyebabkan mati. Dia tuju ke orang, dia kenakan orang. Jadi benda ni haram. Yang ketiga, wajib pelihara akal, iaitu dipelihara daripada menghilangkan dia dan merosakkan dia. Akal ni
Tuhan beri nikmat akal. Akal ni perkara yang membezakan antara manusia dan juga binatang. Kalau tidak, manusia dengan binatang ni sama. Jadi akal ni amat berharga. Maka objektif yang ketiga ialah segala hukum-hukum yang Tuhan turunkan ni, antaranya ialah nak jaga akal, nak kekalkan kewarasan dan kemanusiaan bagi manusia itu. Maka diwajib pelihara daripada yang menghilangkan dia. Menghilangkan akal ni. Arak tak boleh, benda-benda yang memabukkan, dan merosakkan dia. Hilang makna jadi gila tu. Rosak ni makna main merah, jadi rosak, lebih kurang lah tu. Seperti makan makanan dan minuman yang memabukkan. Minuman kalau mabuk orang panggil arak. Kalau makanan dia tak panggil arak, tapi hukumnya haram juga. Terlampir ataupun benda, kalau air ketung tu, hukumnya kalau mabuk kalau mabuk lah. Kalau memabukkan, dia termasuk daripada kategori arak lah. Kullu muskirin haram, kullu muskirin khamr, wa kull wa kullu muskirin haram. Al khamru muskir wa kullu muskirin haram. Khamar itu dia ni memabukkan, dan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Tapi dipanggil khamar kalau dia betul cecair. Kalau tak, dia tak dipanggil arak, tetapi hukumnya tetap haram. Umpama tuak masam. Umpama tuak masam. Bukan tuak saja, sebab air tuak ni, air nira panggil air tuak. Tuak masam, tuak yang mana diperak sampai majlis mabuk. Arak, candu, candu dadah dan sebagainya. Hak lain-lain pun samalah. Zaman ni lagi macam-macam. Dengan ubat nyamuk yang boleh capu, yang boleh buat sendiri. Ada lab pula. Ada makmal buat. Jadi benda ni sangat bahaya, dan dia tak boleh nak reverse. Masalah pengambilan bahan-bahan terlarang ni, kebanyakannya tak boleh nak reverse. Maknanya dia nak kembali mula, payah. Kalau kesang pada badan kita, kalau contohnya lah, kalau diabetes boleh kurangkan, tak? Darah boleh kurangkan. Tapi pada kesang pada otak, kebiasaannya sel mati. Bila sel mati, dia nak bina baru sel tu takkan sama. Jadi itu bahaya ni. Sebab itu syarak amat menitik beratkan memelihara akal ni. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wajib pelihara nasab. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Syak apa? 2 minit. Jadi sekadar itulah untuk kali ini. Wabillahi taufiq.